Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata-kata arifin serta murabbi musyrik tentang mujahadah. Yang ini kata-kata orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah Ta'ala, serta murabbi musyrik, orang yang mendidik hati-hati manusia, guru-guru yang mempunyai ahwal dan juga mendidik hati-hati manusia, yang dipanggil musyrik murabbi, tentang mujahadah yang berkaitan dengan mujahadah. Mujahadah ini adalah orang yang melalui perjalanan kepada Allah, melalui usaha yang bersungguh-sungguh. Maka itu dipanggil mujahadah. Kata Abu Osman Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala berkata, sesiapa menyangka dengan jalan ini dia akan dibukakan atau dikasyafkan tentang sesuatu perkara, yakni jalan ini jalan tasawuf, akan sesuatu perkara tanpa perlu bermujahadah, maka dia silap. Sesiapa yang lalu jalan tasawuf, lalu disangkakan dengan jalan tasawuf, maka dibuka hijab kotoran-kotoran hati yang menjadi dendengan kita untuk mengenal Allah. Lalu dibuka hijab sehinggalah mendapat pembukaan kasyaf, tetapi tidak mahu melalui jalan mujahadah, maka orang ini adalah orang yang silap, ataupun orang ini orang yang salah penyangkaan dia. Maka orang yang lalu jalan tasawuf mesti kena ada jalan mujahadah. Hanya bentuk mujahadah itu berbeza-beza. Ada orang yang bermula dengan mujahadah zikir, dan ada orang sampai peringkat mujahadah semayang malam. Ada sampai semayang, ada sampai mujahadah berpuasa sepanjang hidup. Masa sepanjang hidup tidak sama ada puasa Isnin Khamis sampai kepada mati. Mereka ini bermujahadah. Dan mujahadah ini, yakni orang yang melalui jalan untuk mencari Allah, mengenal Allah dengan cara bersungguh-sungguh. Dengan cara bersungguh-sungguh, dengan jalan mengekang hawa nafsu. Jadi mujahadah inilah jalan mengekang hawa nafsu. Sama ada dia mujahadah hatinya supaya bersungguh-sungguh dia menjaga hatinya supaya hati dia ingat pada Allah, ataupun melalui mujahadah beribadat yang kuat, beribadat berkuat, ataupun dengan mujahadah tafakur, hanya memikirkan tentang Allah Ta'ala, menjauhkan diri daripada memikir perkara-perkara duniawi. Sama ada jalan tafakur, jalan mujahadah, ibadat dan sebagainya, itu adalah jalan untuk sampai kepada Allah. Tetapi kalaulah untuk sampai kepada Allah tidak mahu bermujahadah secara mudah saja, maka ini dia adalah orang yang tersalah sangka ataupun tersalah faham mengenai perjalanan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama dia menyusun jalan mujahadah, di antaranya dengan jalan tarekah, dengan jalan zikir. Maka jalan zikir itu, orang yang masuk bidang tarekah, mengambil bai'ah tarekah, mesti dia kena mujahadah berzikir tiap-tiap hari. Maka berzikir tiap-tiap hari ini merupakan jalan mujahadah. Sebagaimana kita mujahadah sembahyang 5 waktu, tiap-tiap hari mesti kita sembahyang 5 waktu, baik awal baik lewat. Kalau ada sempat kesihatan kita, ada akal, kita sembahyang, mujahadah sembahyang. Maka begitulah juga dengan mujahadah, mujahadah berzikir, menahan diri daripada kelaparan dan sebagainya. Semua jalan untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Sebab itu ada ulama-ulama yang mereka itu kadang-kadang dalam kekayaan, mereka sanggup tinggal kekayaan, nak mujahadah untuk mencari jalan ataupun mencari mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang ingin berjalan kepada Allah, melakukan amal ibadat sehingga merasa nikmat dalam melakukan amal ibadat, mesti kena melalui mujahadah. Mujahadah dengan arti kata bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan beribadat dan mengikuti jalan yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar, kalau dia terlewat dalam satu sembahyang, dia akan bersedekah 1000 dinar. Dia akan menghukum diri dia sendiri, bukan syarat hukum.
atas diri dia. Aku dah tersalah. Lalu dia pun buat infak fi sabilillah. Begitulah juga dengan Umar Al-Khattab. Kalaulah dia ada kesilapan di siang hari, maka di malam hari dia berjaga sampai ke pagi. Sampai ke pagi, menghukum dirinya dengan jalan mujahadah, yakni jalan pembersihan hati untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Imam Junaid rahimahullahu taala, aku mendengar Saris Saqati berkata, wahai pemuda, bersungguhlah kamu beribadat. Wahai pemuda, bersungguhlah kamu melakukan amal ibadat kepada Allah sebelum kamu mengalami apa yang telah aku alami. Kerana Saris Saqati ini adalah orang yang mencapai makrifat kepada Allah. Orang yang terbuka hijab. Beliau merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengalaman dia mencapai makrifat kepada Allah bukan dengan jalan mudah. Bukan dengan jalan mudah. Maka dia kata, aku alami, lalu kamu menjadi lemah dan kurang beribadat sebagaimana aku lemah dan kurang beribadat. Maknanya sampai kepada peringkat siapa letih buat amal ibadat. Siapa letih buat amal ibadat, sedangkan pada masa tersebut tiada seorang pemuda pun yang mampu menandingi ibadat beliau. Saris Saqati, seorang yang kuat amal ibadat kepada Allah. Dia kata, wahai pemuda, buat amal ibadat banyak-banyak. Nanti kalau kamu terbuat amal ibadat, nanti tubuh kamu dah letih, kamu akan jadi lemah, nanti kamu akan kurang beribadat. Macam aku ni lemah ibadat, katanya. Padahal dia adalah orang yang kuat beribadat kepada Allah. Dan kalau dibanding, tidak ada orang yang sebaya dengan dia, yang pemuda yang sama baya dengan Saris Saqati ini, yang dapat menandingi amal ibadat beliau. Jadi nak beritahu, dia suruh kita melakukan amal ibadat, tujuannya untuk melalui jalan kepada Allah Ta'ala. Lalu ada ulama sufi mengatakan bahawa jalan mujahadah yang pertama, orang itu mestilah menutup jalan kenikmatan. Tutup jalan nikmat. Nikmat tidur banyak-banyak, nikmat makan banyak-banyak. Dia tutup nikmat, jalan nikmat dia tutup. Dia buka jalan kesusahan. Ini berlaku sehingga kan ada ulama-ulama, ada orang soleh yang duduk dalam istana, anak kepada Harun al-Rashid, walaupun ayah dia seorang khalifah, tapi dia keluar daripada istana, tidak mau duduk dalam istana. Yang dia sanggup menjadi orang yang kerja dia tukar cat saja. Kebetulan dia boleh, dia pandai mengecat rumah, dia ambil tugas cat rumah saja. Dia cat rumah dan dia mati dalam keadaan fakir. Ini anak kepada Harun al-Rashid, salah seorang kerja cat rumah. Lalu orang pun letak, berapa harga cat rumah? Dia pun khabar harga sekian-sekian, 1000 dinar bagi contoh. Tapi bila orang tengok dia bekerja sungguh. Orang macam ni tak sepatut bagi 1000 dinar, 1500 dinar pun bagus. Mana-mana sabar sebab kerja dia rajin, tapi dia tidak mahu. Tidak mahu balah dengan tuan rumah. Tuan rumah kata ambil lebih, dia kata tambah, cukup-cukup tu je. Balah dengan tuan rumah. Akhir sekali dia lari, tidak ambil duit tadi. Sehinggalah tuan rumah tadi menyesal, lalu cari dia. Cari, jumpa dia dalam keadaan sakit. Lalulah sakit dia membawa kepada kematian. Bawa kepada kematian, sebelum dia mati, dia angkat ambil cincin, dia bagi pada tuan rumah tu. Dia kata tolong beri kepada Harun al-Rashid. Jadi tuan rumah pelik, apa hubungan dia dengan Harun al-Rashid? Lalu bila pemuda tadi mati, lalu dikebumikan, tuan rumah tadi ambil cincin, pergi hantar kepada Harun al-Rashid. Bila Harun al-Rashid tengok cincin, terkejut. Harun al-Rashid tanya, mu ambil di mana cincin ni? Kata tuan rumah tadi, orang ini bekerja dengan saya sebagai tukang cat. Dan kemudian dia mati. Dan saya berbalah dengan dia, nak beri upah yang lebih, dia tidak mahu. Dia lelaki yang soleh, mati dalam keadaan tidak ada harta, mati dalam keadaan tidak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Lalu Harun al-Rashid menangis. Dia kata, kamu tahu tak cincin tu cincin siapa? Kata orang tu, tuan rumah tadi, saya tidak tahu. Saya hanya tahu itu cincin pemuda yang bekerja sebagai tukang cat. Kata Harun al-Rashid, itulah dia anak aku. Dia telah meninggalkan kemewahan yang sepatutnya dia duduk dalam istana, tapi dia tinggalkan kerana mencari Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan pertama, jalan mujahadah adalah jalan menutup kesenangan. Maknanya kalau boleh senang, tak payah tunjuk hidalan, dan tak payah hidup senang-senang pun tak apa. Yang paling penting ibadat kepada Allah Taala. Yang kedua, menutup pintu kelalaian. Pintu lalai kita tutup.
pintu ingat kepada Allah Ta'ala. Maka kalau kita ada harta banyak, kita boleh tutup pintu kelalaian kita. Harta banyak tidak lalai, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Apabila ditanya kepada dia mengenai harta yang banyak, pemerintahan yang banyak, lalu Nabi Sulaiman mengatakan, haza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan Tuhan aku yang memberi kepada aku. Liyabluwani aashkuru an akfur, untuk menguji kepada aku, adakah aku ini orang yang bersyukur kepada Allah ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menutup pintu menghabiskan masa sia-sia, membuka pintu ibadat, memenuhkan masa dengan melakukan amal ibadat. Maknanya, maka ini jalan mujahadah. Mujahadah daripada melakukan perkara yang sia-sia, buang perkara yang sia-sia, pergi kepada perkara yang tidak sia-sia. Daripada kita menghabiskan masa sia-sia, kita pergi ke tempat majlis ilmu. Sehingga kan Abu Darda mengatakan, 3 perkara yang menyebabkan aku suka duduk atas muka dunia. Kalau tidak ada 3 perkara ni, 1 hari pun aku tak berduduk atas muka dunia, kata Abu Darda. Kenapa? Yang pertama, merasa cinta pada Allah. Masuk merasa cinta pada Allah, termasuk merasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara. Kalau tak ada 3 perkara ni, kalau diberi pilihan kepada aku, 1 hari pun aku tak berduduk atas muka dunia, kata Abu Darda. 3 perkara. Yang pertama, yakni merasa kasih kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Duduk atas muka dunia dapat rasa cinta pada Allah. Tak ada nikmat paling besar dah. Cinta Allah, cinta Rasul ni nikmat yang paling besar dah. Yang kedua, dapat melakukan ketaatan, dapat melakukan ibadat. Kalaulah duduk atas muka dunia tidak ada ibadat, tak ada erti duduk atas muka dunia. Maknanya tak ada erti. Dapat begitu banyak ibadat tak ada, nak sembahyang tak ada sembahyang, nak puasa tak ada puasa, tak ada erti. Maka kata Abu Darda, kerana ibadat ni aku rasa suka duduk atas muka dunia. Kerana beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kerana mujahadah. Kerana mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak beritahu, dengan cara mujahadah seperti berkawan dengan orang-orang yang soleh, tinggalkan, tidak lagi berkawan dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang melalaikan kita, tetapi berkawan dengan orang-orang yang soleh. Jadi nak beritahu di sini, orang tadi bila mujahadah mesti dia kena lalui jalan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menutup pintu angan-angan, dan kepada membuka pintu ingat kepada mati. Orang mujahadah ni. Dan menutup pintu kebakhilan, tutup pintu bakhil, tambah bakhil, dan membuka pintu dermawan. Maka orang yang mujahadah ni, dia tutup pintu bakhil, dan dia membuka pintu dermawan, menyebabkan dia ini orang yang dermawan. Maka mujahadah dengan dermawan. Dan Abdullah ibnu Umar, kalau dia semayang, bila ada gangguan sikit semayang, dia akan menginfakkan harta dia pada jalan Allah. Tengoklah atas apa ia lalai. Kalau ia lalai atas perniagaan, maka perniagaan yang dapat tu dia infak. Kalau ia lalai atas kebun dia infak. Ini berlaku mengenai Abdullah ibnu Umar. Dia semayang di dalam satu kebun kurma. Lalu dia semayang dalam kebun kurma, dia telah melihat burung melintas di hadapan dia, dan burung tu hinggap daripada satu pokok hingga terbang. Lepas pokok burung tu terbang, baru ia teringat dia dalam semayang. Lalu dia kata, kebun inilah yang melalaikan aku. Maka dia bermujahadah. Siapa yang tidak sayang harta tapi bermujahadah. Lalu dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, kebun ini melalaikan aku. Lalu Abdullah ibn Umar menginfakkan harta fi sabilillah. Maka jalan mujahadah ini mestilah kita lakukan. Mesti kena lalu jalan mujahadah mengikut kemampuan kita. Lalu ulama mengatakan begini, mujahadah ini bagi orang awam, ia perkara yang mesti dilalui, wajib dilalui, dan ia akan merasa suka, berat sikit bagi orang awam. Tetapi bagi orang khawas, dia adalah ahwal. Ahwal ni memanglah keadaan dia. Mujahadah itu tidak rasa apa-apa. Maknanya mujahadah tu sudah merasa biasa dah bagi dia, sebab dia sudah khawas, sudah naik maqam dia tinggi. Ada pun orang awam mungkin kita berat, Allah nak jadi ke puasa sunat ini, Allah payahnya. Siap kali niat nak puasa sunat, orang tepu, asyik minyak kali pagi ni, beres pergi makan asyik minyak. Baru kau nak puasa sunat. Hari ni nak puasa sunat, orang tepu pula. Roti canang rasa kali ustaz dengar cerita sedap roti canang tu, beres pergi pula. Dah boleh mujahadah sekarang.
Jadi payah kita. Jadi orang mujahadah ni memang dia rasa berat. Orang awam ni akan rasa berat dengan mujahadah. Ada pun orang khawas sudah biasa, tidak berat mana. Tidak merasa berat. Akhir sekali sudah biasa. Mari hari Isnin, tambahlah suruh puasa. Kalau orang itu dia mujahadah baca Quran. Allah malahnya tak apa, seben juga baca. Tetapi bagi orang yang sudah khawas, kalau dia tidak baca, rasa hatinya gelisah. Apa rasa tidak senang ni? Kenapa rasa tidak tenang? Oh, rupanya tidak membaca Quran. Lalu dia baca Quran, rasa sedar saja. Tetapi bagi orang khawasul khawas, mujahadah itu nikmat bagi dia. Nikmat bagi dia. Orang sudah berkasih, tunggu 3 jam pun tak apa. 3 jam dah apa, kasih dah rasa cinta dah, tidak ada mujahadah, lalu sudah tidak merasa lagi mujahadah, bahkan mujahadah itu merasa nikmat. Sebagaimana orang yang bercinta, dia kata pengorbanan itu nikmat, dia sanggup buat apa saja untuk mendapat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini, berkata Abu Osman Al-Maghribi rahimahullahu taala, seseorang itu tidak akan melihat keaiban diri sekiranya dia masih memandang elok pada sesetengah perkara yang ada pada dirinya. Maka demikianlah manusia, kalaulah dia merasakan diri dia sudah baik, kalau dia merasakan diri dia sudah bagus, maka disitulah kecelaan ada pada diri dia. Maka dia akan tengok, dia rasa diri dia baik. Bila dia rasa diri dia baik, dia akan melihat diri orang penuh dengan keaiban, penuh dengan keburukan. Akan tetapi orang yang melihat keaiban diri ialah orang yang selalu menganggap dirinya kurang dalam semua perkara dan juga keadaan. Kalau dia tengok keaiban diri, lalu dia rasa diri dia lemah, diri dia kurang, diri dia ini banyak keaiban. Maka Abu Osman Al-Maghribi menyuruh kita di antara mujahadah melihat aib diri. Ayuh nak lihat aib diri ni, kita kena mujahadah. Mujahadah memandang aib diri. Kita tengok budak kecil, Allah bagus, budak kecil ini lebih baik daripada aku. Kerana dia ini masih lagi kecil, tidak banyak dosa, sedangkan aku banyak dosa. Lalu tengok orang tua ini lebih baik pada aku kerana umur dia lebih lama beribadat kepada aku, dia lebih baik pada aku. Lalu melihat orang pasir ini dia buat dosa tetapi dalam keadaan dia itu jahil. Adapun aku buat dosa dalam keadaan aku ini ada ilmu, aku lebih teruk pada dia. Orang kafir, tengok orang kafir ini kalaulah dia beriman kepada Allah, maka habis amal ibadat, kejahatan dia dihapuskan oleh Allah, memudahkan dia masuk dalam syurga. Tetapi aku ini orang yang beriman, kalau aku mati, Allah Ta'ala akan kira segala amal ibadat aku. Lalu memandang kepada perkara demikian menyebabkan kita semakin tawadhu', semakin rendah diri, dan melihat keaiban diri pun merupakan satu mujahadah. Kerana bukan senang orang boleh melihat keaiban diri dia, bahkan dia melihat diri dia lebih baik daripada orang. Maka Abu Osman Al-Maghribi mengatakan di antara jalan mujahadah melihat keaiban diri. Tengok aib diri. Begitu juga dengan kasyaf yang paling tinggi, kata guru saya, kasyaf yang paling tinggi adalah kasyaf melihat keaiban diri, bukan kasyaf melihat aib orang. Wali-wali tidak mahu melihat aib orang sebenarnya. Wali-wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, tidak mahu kasyaf. Kalau mahu kasyaf pun, kasyaf melihat keaiban diri. Maka jalan mujahadah melihat keaiban diri. Jadi jalan ini, Abu Osman Al-Maghribi, dia panggil jalan tafakur, mujahadah dengan tafakur. Jadi tengoklah, kadang-kadang kita tidak mampu dengan mujahadah ibadat kuat. Saya tak ingat siapa imam mana. Setiap kali dia pergi di suatu kedai dia berniaga. Kalau tak silap Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia berniaga sekejap 2-3 jam dia buka kedai. Lepas tu dia tunggu pelanggan mari-mari, habis masa orang dah mari, dia pun tutup kedai, lalu dia sembahyang 400 rakaat. Sembahyang 400 rakaat. Ini orang-orang dahulu. Sehingga kan ada semayang sampai ke pagi. Imam Malik Imam Ahmad Ibn Hanbal 10 tahun kalau tak silapnya semayang subuh dengan wuduk semayang isyak. Imam Syafi'i tidur je. Imam Syafi'i tidur. Tapi Imam Syafi'i bila dia bangun tidur, 1000 masalah agama dapat diselesaikan. Jadi kalau kita nak tidur pun biar bangun, 1000 masalah agama selesai.
Tu. Mujahadah. Jadi mujahadah dengan cara macam mana? Dengan banyak cara. Jadi kita dapat faham di sini dengan Abu Osman Al-Maghribi, mujahadah yang ditunjuk mujahadah tafakkur. Melihat ayat diri, memikirkan tentang dosa, melihat kelemahan diri, melihat kurangnya ibadat kepada Allah Ta'ala, melihat betapa banyaknya salah adab dengan Allah Ta'ala, dan ini pun merupakan jalan mujahadah. Abu Ali Ad-Daqa rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang menghiasi zahir dengan mujahadah, maka Allah Ta'ala akan mengelokkan batinnya dengan musyahadah kepada Allah. Zahir dia mujahadah, menahan hawa nafsu, tahan dia, maka Allah Ta'ala akan buka hati dia memandang Allah Ta'ala. Tu musyahadah ni memandang Allah Ta'ala, melihat segalanya datang daripada Allah, sehingga kan Nabi sebut ajaib sungguh, ajaban lil mukminin, hebat orang mukmin, ajaib orang mukmin. Orang yang benar-benar mukmin ni dia begitu hebat. Apa kehebatan orang mukmin? Apabila diberi nikmat, dia boleh bersyukur dengan nikmat, atau bila diberi ujian, dia boleh bersabar dengan ujian. Dia sudah melihat Allah. Ibrahim bin Adham. Satu hari Sufyan ibnu Ibrahim jalan jumpa dengan Ibrahim bin Adham. Lalu tengok Ibrahim bin Adham nangis duduk seorang diri. Lalu dia kata, bagaimana keadaan kamu? Kata Sufyan. Kata Ibrahim, saya sihat, saya baik-baik sahaja. Tapi saya melihat kamu menangis. Bagaimana keadaan kamu? Katanya Sufyan. Kata Ibrahim, saya baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Saya tidak percaya. Saya tengok awak dalam keadaan kesedihan saja. Kau tidak kenapa menangis? Tidak ada, saya baik-baik saja, tak ada apa-apa. Beritahu saya. Dia mendesak. Hinggalah beberapa kali Ibrahim bin Adham kata, baiklah, beginilah, aku boleh cerita kepada kamu, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kamu jangan ceritakan perkara ini kepada orang lain. Jangan cerita perkara ini kepada orang lain. Inilah sifat wali Allah. Wali Allah, dia tidak mahu orang mengenali dia wali. Tidak mahu. Bagaimana kisah Ibrahim bin Adham. Kalau dia mengaku dia wali, setelah wali-wali lain mengiktiraf dia wali. Jadi dalam keadaan macam tu, tak apalah, dia pun ceritalah. Dia kata, saya ini selalu mengikut hawa nafsu saya. Saya suka makan satu kuih. Kalau tak silap, nama kuih itu Sak Bajan, nama kuih itu. Jadi kuih ini saya sangat inginkan kuih tadi. Kuih ini cukup lazat. Lalulah bila saya nak makan, saya teringat, saya kata diri saya, kamu ini terlalu ikut hawa nafsu kamu. Lalulah saya berazam tidak makan kuih itu, kerana saya bimbang ikut hawa nafsu. Dan saya telah bermujahadah tidak makan kuih selama 30 tahun. Macam kita tak makan makanan laut, mujahadah, padahal sakit sedoang. Alergi, kenapa tidak makan? Mujahadah. Sebagaimana Ibrahim bin Adham tidak makan kuih, maka saya tidak makan makanan laut. Sebab apa? Sebab mujahadah. Padahal doktor kata jangan makan, sebab alergi. Jadi kalau makan gatal-gatal, dia pun mujahadah lalu. 30 tahun tak makan. Satu hari saya bermimpi. Bila saya bermimpi, di dalam mimpi saya didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda tadi datang bawa satu bekas makanan, bau yang cukup lazat, dan saya tahu itu adalah kuih Sak Bajan. Lalulah lelaki tadi kata, wahai Ibrahim, bangunlah kamu, mari makan kuih ini. Mari kita makan. Katanya, aku tidak makan, aku tidak akan buat sesuatu yang aku tinggal kerana Allah. Aku tidak mau mengikut hawa nafsu. Kata lelaki itu, ini perintah daripada Allah. Allah Ta'ala menyuruh aku membawa. Kata Allah Ta'ala, wahai Khaidir. Lelaki itu Nabi Allah Khaidir. Wahai Khaidir, bawakan makanan ini kepada Ibrahim, dan aku katakan dia ini menjadi tetamu aku. Kalau dia tidak mau makan, kamu suapkan makanan ke dalam mulutnya. Lalu Khaidir kata, ini daripada Allah, kamu tetamu Allah, makanlah. Dia kata, kalau macam tu tak apalah, saya makan. Tapi dia rasa berat lagi nak makan. Lalulah Nabi Khaidir ingat perintah suruh suap, lalu dia suap makan.
Bila dia makan tadi, dia pun terkejut. Rupa-rupanya dia bermimpi. Bila dia bermimpi, rasa kenyang. Oh, sedap kuih tu. Rasa kenyang. Dan dia rasa mulut dia basah. Dan dia rasa dalam perut tu memang dia lepas makan kuih tadi. Dan kuih itu wangi. Lalulah Sufyan kata Ibrahim, aku teringat Allah Ta'ala, aku telah menjadi tetamu Allah, sebab itu aku menangis. Sufyan pun kata, oh macam itu. Lalulah Sufyan mendekati Ibrahim bin Adham, memang ternyata masih lagi bau wangi itu ada. Lalulah Sufyan ibnu Ibrahim pun berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuanku, Engkau telah kurniakan kepada Ibrahim bin Adham ini sesuatu yang dia inginkan kerana dia telah memujahadah. Maka Sufyan pun minta pada Allah, biarlah dia ini termasuk di kalangan orang yang bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan untuk sampai kepada Allah memang tidak lari, hanya jalan mujahadah. Hanya kita kena tengok, ada orang mujahadah dengan zikir banyak. Memang peringkat awal kena mujahadah zikir untuk mendatang waris-waris yang lain. Bila kita berzikir, maka timbullah rasa cinta pada Allah. Lalulah kita mungkin banyak baca Quran. Ada orang sampai peringkat sembahyang malam dan sebagainya. Maka mujahadah mesti kena lalui. Saya pernah tanya guru saya yang kuat sembahyang. Kadang-kadang sembahyang kita tengok berpuluh rakaat dia sembahyang. Saya pernah tanya ustaz, saya tengok ustaz ni rajin sembahyang. Dia kata malah juga sembahyang. Yang tengok rajin itu, orang sembahyang banyak itu ketika rajin. Dia kata ketika rajin. Sedangkan masa malas banyak lagi. Tak apalah, masa rajin-rajin macam mana boleh gitu. Dia kata semua malas juga. Duk tebang. Akhir sekali sampai pada peringkat tak buat rasa tak sedap. Bila hati sudah ingin lazat melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang menghiasi zahir dengan mujahadah. Zahir dia mujahadah mata, mujahadah tangan, mujahadah telinga, mujahadah perut, dan sebagainya. Mungkin mujahadah. Apa makna mujahadah? Mujahadah ni sama ada dia menahan anggota tadi daripada melakukan perkara mungkar, ataupun dia menggunakan anggota tadi pada jalan yang diredai oleh Allah. Itu mujahadah. Okey, baik. Kita ini biasanya kita suka kepada bercakap perkara sia-sia. Maka kita boleh juga bercakap. Mujahadah kita bercakap kepada perkara baik. Jadi mujahadah ni dua. Satu, menahan diri. Menahan anggota, itu dipanggil mujahadah. Yang kedua, menggunakan anggota pun mujahadah. Hanya menggunakan anggota pada jalan yang diredai oleh Allah dipanggil mujahadah juga. Dan menahan anggota daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, itu pun mujahadah. Mujahadah mana yang senang? Mujahadah tahan anggota ke mujahadah gunakan anggota pada perkara baik? Maka tengok, kalau kita jenis mujahadah nak menggunakan anggota kepada perkara yang baik, mujahadahlah pada anggota tadi. Macam mana mujahadah pada anggota? Kita suka bercakap, maka bercakapkan perkara yang baik. Bercakap perkara yang baik. Kita suka membaca, maka membacalah Al-Quran, membaca perkara-perkara yang baik. Mana itu pun dipanggil mujahadah. Maka mujahadah adalah jalan untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Tapi syarat mujahadah mesti kena bersungguh-sungguh, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, nescaya kami menunjuki mereka jalan-jalan kami. Siapa yang mujahadah bersungguh-sungguh, Allah Ta'ala akan tunjuk. Maka nak mujahadah mesti kena ada iman, Islam dan ihsan. Mesti kena ada tiga perkara. Orang yang mujahadah mesti kena ada iman. Orang yang iman tinggi, dia akan kuat mujahadah. Kalau iman lemah, nak mujahadah macam mana? Sahabat Nabi boleh mujahadah, berperang fisabilillah, bukan kerana iman lemah. Iman mereka kuat, mereka mampu mujahadah. Maka nak mujahadah mesti tinggikan iman. Mesti tinggikan iman. Kerana pemahaman ketauhidan kepada Allah Ta'ala itu mesti kuat. Ni kita, saya insyaAllah saya akan jadi orang sabar. Mayan tak tak? Mayan tak, belajar agama tak, baca Quran tak, zikir tak. Tak apa, saya akan jadi orang sabar. Percayalah pada saya. Saya akan jadi orang yang amanah. Tapi ibadat tak ada. Dia nak sampai kepada mujahadah. Kata ulama, tidak boleh lari daripada tiga perkara. Iman, Islam, ihsan.
Mesti kena ada keimanan yang kuat, baru orang tu boleh mujahadah. Yang kedua, mesti kena ada Islam, mesti ada ibadat kepada Allah Ta'ala, baru dia boleh mujahadah. Yang ketiga, mesti ada ihsan, memandang Allah Ta'ala, ataupun penyucian hati. Bila ada penyucian hati, maka dia akan berlakulah mujahadah. Ataupun mujahadah tadi memanglah melalui jalan penyucian hati kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketahuilah bahawa sesiapa yang permulaannya bukan merupakan ahli mujahadah, dia nak sampai pada Allah tapi tambah jalan mujahadah. Lepas tu sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dia nak beriman dengan Nabi, dia pun beriman dengan Nabi, lalu dia kata dia ini nak masuk syurga dengan Nabi. Nabi kata, bersiap sedialah kamu untuk menjadi orang yang faqih. Faqih. Apa makna faqih? Faqih ada dua makna. Yang pertama, memang faqih harta sungguh. Sehingga kan faqih harta macam mana? Sahabat Nabi ni apabila dia beriman dengan Allah, dia sudah sanggup tinggal harta benda dia. Padahal sahabat Nabi sebelum beriman, dia adalah orang yang sayang kepada harta. Kenapa mereka sampai boleh infak fisabilillah demikian rupa? Kerana suhbah dengan Nabi. Kerana cahaya Nabi ini menerami hati sahabat-sahabat Nabi. Itu kepentingan suhbah. Lalulah satu ketika turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai syurga, kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebaikan. Birra di situ ulama mentafsirkan syurga. Kamu tidak akan dapat masuk syurga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehinggalah kamu menginfakkan menginfakkan harta yang paling kamu sayang. Harta yang kamu sayang. Sahabat Nabi terus bangun. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, saya ada tanah di Khaybar, saya infakkan harta saya pada jalan Allah. Sehingga kan dalam kitab wakaf, dalam bab wakaf mengatakan di antara sahabat yang terawal infak ada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sahabat Nabi lain balik tengok Sayyidina Umar infak, dia infak, kita boleh infak. Balik apa benda? Cari gang tanah. Cari gang tanah, cari gang kereta semua. Cari. Nak beri hak baju perang pun bagi habis. Bagi pada Nabi setakat mana yang mampu. Ada sahabat Nabi, saya tak ingat lah, kalau tak silap Talhah, kalau tak silap nama dia. Dia beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, saya impakkan kebun saya di Bayruha. Bayruha ni kebun yang Rasulullah suka kebun tadi. Sebab Rasulullah ni dia selalu pergi kebun Bayruha ni. Saya infakkan kepada Allah dan Rasul. Suka dia boleh infak. Nak capai syurga, lalu dia berlari-lari khabar ke orang rumah dia, khabar kepada isteri dia. Isteri dia duduk dalam kebun, ada rumah kebun. Maknanya tempat persinggahan sampai kebun tu ada rumah, tempat dia singgah sama. Lalu dia beritahu kepada isterinya, wahai isteriku, keluar kamu daripada kebun ini. Bapa pula bang? Keluar daripada kebun ini. Dia kata, aku sudah infakkan harta pada jalan Allah dan Rasul. Macam mana kalau isteri kita? Macam mana kalau isteri kita baru naik kereta estima, keluar pergi korang dah. Maknanya baru duduk rumah, keluar sudah pergi pada jalan Allah dan Rasul. Lalulah kata isterinya, alhamdulillah, isteri dia bersyukur kerana suaminya telah melakukan perkara yang baik untuk mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak memang infak. Maka orang yang kaya mujahadahnya dengan infak fisabilillah. Orang yang ada ilmu mujahadahnya dengan berdakwah pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang awam mujahadahnya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang pandai membaca mujahadahnya dengan membaca Al-Quran, berlapar dan sebagainya. Maka kita kena cari jalan mujahadah kepada Allah untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Baukawi rahimahullahu ta'ala berkata, betapa cepatnya binasa bagi sesiapa yang tidak mengetahui keaibannya. Sesungguhnya maksiat itu utusan kufur. Maksiat boleh membawa kepada kufur kepada Allah ataupun engkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka binasa kalau tidak melihat aib diri. Siapa yang tidak melihat aib diri, binasa. Orang alim binasa dengan tidak melihat aib diri, merasakan dia sudah alim, dia sudah hebat dengan ilmu. Orang abid, orang yang ahli ibadat, binasa dengan ibadat apabila melihat ibadatnya cukup baik. Dia kena mujahadah melihat aib diri. Ahli-ahli sufi dia tengok mujahadah yang penting, mujahadah melihat aib diri. Kata guru saya, mujahadah syukur. Mujahadah syukur macam mana? Mujahadah kena latih diri kita ni, hati kita, setiap nikmat pandang Allah.
Nak makan ingat Allah, nak tidur ingat Allah, nak minum ingat Allah. Naik kenderaan ingat Allah. Untuk syukur, lalu syarat mujahadah syukur mesti kena gunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada jalan yang diredai oleh Allah. Itu pun mujahadah. Ada pun kita nak mujahadah semayang malam 100 rakaat. Maknanya sampai 1000 rakaat semayang malam, berzikir sampai ke pagi. Sampai berpuluh-puluh ribu berzikir. Mungkin kita tidak mampu mujahadah macam tu. Mujahadah macam tu tidak mampu, maka mujahadah dengan cari jalan bersyukur kepada Allah, ataupun melatih hati, ataupun melihat keaiban diri. Sehingga kamu syahadah pada Allah, melihat Allah. Ada seorang lelaki soleh. Lelaki soleh ini dia beribadat pada Allah. Ada seorang lelaki dermawan, orang kaya, dia tanggung lelaki soleh ini. Sehingga kan lelaki soleh ini rasanya sudah tidak mahu lagi bekerja, dan dia tidak mahu bekerja beribadat kerana ada orang tanggung dah dia malah fikir dah bab rezeki, ada dah orang tanggung. Lalu dia beribadah setiap hari lelaki soleh ini akan beri makanan kepada dia. Maka dia sudah tidak fikir rezeki, dia beribadat. Lalulah setelah beribadat siang malam beribadat, dia fikir dalam hati, aku ini sampai bila bergantung dengan makhluk? Aku beribadat kepada Allah, tetapi rezekiku masih bergantung kepada orang yang memberi rezeki kepada aku. Setiap hari memberi makanan kepada aku, setiap hari memberi rezeki pada aku. Jadi kalau aku beribadat tetapi rezeki aku hanya bergantung pada dia, ini bermakna aku tidak bergantung dengan Allah. Aku bergantung pada diri aku, ataupun bergantung dengan makhluk. Aku nak bergantung dengan Allah. Maka mulai hari ni tambah dah rezeki, tambah, biar Allah Ta'ala beri, tambah makhluk beri. Lalulah hari itu macam biasa dia berzikir beribadat, orang pun hantarlah makanan dia. Dia kata, aku tidak mahu lagi ambil makanan daripada kamu. Terkejut lelaki yang dermawan tadi, terkejut. Tapi saya ini nak beri kebaikan kepada kamu, sebab saya tidak mampu buat ibadat seperti kamu. Saya nak mencari pahala pada kamu. Tetapi kalau aku ambil makanan daripada kamu, aku telah bergantung dengan makhluk. Aku bergantung dengan kamu. Aku nak bergantung dengan Allah. Aku nak Allah Ta'ala yang memberi rezeki pada aku. Ambillah makanan kamu, bawa baliklah. Bawa balik tambuk. Lelaki dermawan tadi terkejut, hairan. Kenapa orang ini selalunya dia beribadat, aku tanggung dia. Hari ini terputuslah, dia nak cari pahala dengan kebaikan orang tadi buat. Lalu dia buat alik lah. Maka sampai ke petang, tak ada orang atur makanan. Allah lapar perut, ada orang ahli ibadat tu. Lapar perut. Dia kata, aku tidak mahu bergantung dengan makhluk, aku nak pemberian Allah. Hari kedua, satu hari satu malam tak ada orang atur makanan. Hari kedua, tak ada juga orang atur makanan. 2 hari 2 malam, lapar. Dia kata, ya Allah, aku nak bergantung dengan makhluk, tak mau gantung dengan makhluk. Hari ketiga, tak mari juga. 3 hari 3 malam. Sampai ada orang lembek. Bila dah orang tak mampu lah nak buat amal ibadat. Tak mampu. Bila tak mampu tak tidur je. Bukan tidur je. Lama ni aku amal ibadat. Sebab lama ni orang beri makanan dia tambah. Sedangkan memang tak ada orang lain dah beri, sebab ada dah orang bagi. Hari yang ketiga dia tidur. Bila dia tidur, dia seolah-olah berada di hadapan Allah. Lalu Allah Ta'ala berkata, wahai hambaku, kenapa kamu menolak pemberian aku? Kata lelaki soleh ni, wahai Allah Tuhanku, aku ingin bergantung kepadamu, aku tidak mahu bergantung dengan makhluk. Allah Ta'ala bertanya, rezeki yang datang kepada kamu itu daripada siapa? Bukankah daripada aku? Ya, memang daripadamu ya Allah. Maka kamu kena terima, ambil daripada rezeki yang datang, kerana ianya datang daripada aku. Akulah yang memberi, aku yang memberi kepada dia. Hanya melalui orang itu saja. Aku yang memberi kepada kamu, terimalah pemberian yang orang tadi hantar, kerana itu adalah pemberian daripada aku, kata Allah. Oh, dia pun sesat. Sesat dah 3 hari 3 malam dah makan. Tambuh orang bagi. Orang bagi tambuh. Lalu dalam mimpi tu dia nampak orang lelaki tadi, dermawan tadi. Allah Ta'ala tanya dia, wahai lelaki dermawan, kenapa kamu menahan rezeki hamba aku yang soleh?
Kata lelaki tadi, ya Allah, kamu sudah tahu keadaan dia. Kamu sudah tahu. Kenapa aku lakukan demikian? Kata Allah Ta'ala, wahai hamba-Ku yang soleh, wahai lelaki yang dermawan, aku menyuruh kamu menyampaikan rezeki kepada dia, kepada orang yang melakukan ibadat tadi, orang yang soleh tadi, hendaklah kamu memberi rezeki. Dan rezeki ini datang daripada aku. Lalu jangan kamu halang pemberian tadi, dan hendaklah kamu memberi makanan kepada lelaki yang soleh tadi. Lalu lelaki yang soleh terkejut. Oh, dia dengan lelaki dermawan, dia pun terkejut lapar perut sangat. Tiba-tiba datang orang dermawan tadi, silalah makan selalu. Makan selalu. Dah 3 hari dah mujahadah. 3 hari mujahadah. Mencari jalan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kenapa mujahadah? Mujahadah ini adalah kita menggunakan nikmat Allah. Sebab tu saya kata mujahadah ada 2. Satu, menahan diri daripada anggota daripada melakukan perkara mungkar. Yang kedua, mujahadah juga. Mujahadah menggunakan nikmat Allah, itu mujahadah. Mujahadah, kita ada kenderaan, nak guna kenderaan pergi ke masjid, itu mujahadah juga. Mujahadah juga. Maka hendaklah kita melalui jalan mujahadah, dan jalan mujahadah lah jalan yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mujahadah yang paling tinggi adalah mujahadah melihat keaiban diri. Mujahadah kita lawan hawa nafsu kita, biarlah hawa nafsu kita kalah dan kita boleh mengawal hawa nafsu kita. Maka dia kata di sini, Syekh Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala berkata, kejayaan jiwa bagi seseorang hamba ialah melawan nafsu serta memandunya mengikut apa yang dikehendaki Tuhan. Katanya Zakaria Al-Ansari, seseorang yang berjaya, seseorang yang hebat, seseorang yang tinggi kedudukannya adalah orang yang dapat mengawal hawa nafsu. Orang yang dapat mengawal hawa nafsu, itulah orang yang tinggi, itulah orang yang berjaya di sisi Allah Ta'ala. Maka kejayaan seseorang bukan kerana berjaya banyak melakukan amal ibadat pada Allah. Sembahyang banyak belum tentu lagi. Kerana ada orang yang ahli ibadat tapi tidak masuk di dalam syurga. Ada orang yang ahli jihad tapi tidak masuk dalam syurga. Kerana apa? Kerana tidak dapat mengawal hawa nafsu. Yang berjihad kerana mencari nama di sisi makhluk. Yang dermawan kerana nak menyuruh orang memuji dia. Yang mengajar ilmu tidak ikhlas kepada Allah. Kenapa? Kerana tidak jaga nafsu. Maka orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang berjaya mujahadah melawan hawa nafsu dengan menjadikan nafsunya tunduk kepadanya. Dia yang mengawal nafsu, bukan nafsu mengawal dia. Maka mujahadahlah kita bersungguh-sungguh untuk mencari jalan kepada Allah, dan tidak ada jalan sampai kepada Allah mesti mujahadah. Tidak ada jalan untuk sampai kepada Allah mujahadah kepada Allah Ta'ala dengan bersungguh-sungguh tahan hawa nafsu kita dengan berlapar. Ada setengah dengan cara lapar, ada setengah dengan kurang tidur, ada setengah dengan penuh dengan kesabaran, ada setengah dengan menjaga hati dan sebagainya. Seorang orang tua yang Nabi jamin dia ahli syurga, jamin dia ahli syurga. Sehinggakan Abdullah ibnu Umar pelik, kenapa Nabi jamin dia ahli syurga sedangkan dia tidak kuat ibadat pada Allah, tak banyak ibadat. Tetapi apabila ditanya, Pakcik, macam mana Pakcik ni boleh dijamin syurga? Apa amalan Pakcik? Katanya dia hanya menjaga hati. Tidak hasad dengki pada orang, tidak dendam pada orang, tidak menyakitkan hati orang, maka menyebabkan dia menjadi ahli syurga. Itu jalan mujahadah untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Maka mujahadah yang paling mudah, mujahadah syukur kepada Allah, dapat nikmat, guna nikmat pada jalan Allah Ta'ala, dan mujahadah mencari jalan cinta kepada Allah dan Rasul. Kita mujahadah nak cinta Nabi pun kena mujahadah juga. Itulah jalan yang baik untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dengan mujahadah tadi jugalah menyebabkan kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rizqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiba. Allahumma ya Allah, ij'alna minal muttaqin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.